Salam sejahtera, kita kembali dengan musim kedua podcast. Tajuk hari ini adalah Ramadan and Eating Disorder. Saya host anda, Noliana Syaira. Okay, so kita kenalkan panel jemputan kita. Syarif mulakan dulu Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Syarifuddin Bedek Saidi. Saya daripada Club PRS UTM sebagai Exco Multimedia, Publicity dan Technical. Okay, itu je. Alright, silakan Damia Syaira. Hai, saya Damia Syaira binti Saidun. Saya wakil daripada Exco Hubungan Luar Kelab Champion. Seterusnya Ibnu. Okey, hai. Nama saya Muhammad Ibnu dan saya adalah naib presiden bagi Kelab Champion. Presiden. Hai, sebelum kita pergi lebih jauh lagi dalam topik kita, kita terangkan sedikit apa itu eating disorder. Eating disorder ni ramai mungkin tak ada apa-apa tahu pasal eating disorder. Eating disorder ni ada banyak kategori, ada anorexia, bulimia dengan binge eaters. Okay, so anorexia ni dia lebih kepada orang yang dia akan memuntahkan makanan dia sebab dia nak maintain kurus selalunya. Lepas tu bulimia lebih kepada dia akan ambil pills apa semua untuk obses untuk menjadi kurus. Binge eaters pula dia akan tahan lapar, kemudian dia akan makan dalam kuantiti yang banyak pada satu masa. Okay, so kita dah masuk hari ke-4 berpuasa Betul. Okay, so kita nak tanya sedikit panel jemputan kita macam mana pengalaman puasa setakat ni? So far puasa macam biasa, macam bulan-bulan yang sebelum ni tak ada apa-apa yang menarik pun. Cumanya tak ada bazar lah kot beza dia, dan rasanya tak adalah penat semacam pun sebab kita pun kelas online je. So tak ada pun yang benda yang memenatkan sebab rutin pun sama je. Rasanya biasa je lah, tak ada apa-apa yang menarik pun sebab sama je macam bulan-bulan sebelumnya. Syarif sekarang kat mana Sekarang kat rumah je, dekat Melaka je. Macam mana keadaan bazar Ramadan kat Melaka, ada ke tak ada ke? Kalau macam kat Kelantan tak ada bazar Ramadan, kena cancel. Bazar dekat Melaka ada je. Cumanya dari segi SOP-nya, dari segi peniaga tu adalah SOP-nya sebab dari satu kemah ke satu kemah tu ada jarak dia. Cumanya yang datang tu lah, yang pengunjung bazar tu yang agak tak ada SOP sebab datang beramai-ramai. Lepas tu bila nak beli makanan tu tak ada penjarakan sosial, memang macam berebut lah macam tu. Tapi Alhamdulillah waktu saya pergi dekat bazar Peringgit, ada polis ataupun adalah surat berkuasa yang bertugas yang akan macam round Pantau untuk pastikan semua ikut SOP. Yang tempat lain tak tahulah. Okay. Ada pernah pergilah bazar kat sana? Baru kemarin rasanya. Dapat beli apa-apa ke? Dapat cuma tu lah yang menariknya, makanan lagi cepat habis. Macam sebelum pukul 6.30 tu lagi dah habis dah. Sebab mungkin orang dah datang awal, lepas tu semua macam excited bazar bulan PKP ni kan. Macam semua pergi beli cepat. Jadi borang. Betul. Sebab tahun lepas tak ada kan dah beratur panjang-panjang, rasa macam aku dah beratur ni, aku nak beli habis lah ni. Orang habis tu. Sebab kalau Damia dengan Ibnu ada pergi bazar ke setakat ni? Kalau untuk baru pergi sekali je, tapi sangat limited lah. Tempat dia macam kalau kat kawasan rumah ni, kat Semenyih ni dalam 2-3 je. Macam ada tempat yang selalu pun diorang tak buat. Tak tahu kenapa. Mungkin sebab SOP kot. So diorang macam limit kan. So ada satu tempat ni memang famous. Kan petang hujan sekarang ni, lecak lagi. So macam leceh lah. Mungkin better kita order dekat online ke ataupun Foodpanda. Ataupun orang yang buat delivery kat rumah. Kadang-kadang diorang tak buka bazar kan, diorang jual online je kat rumah. Betul. Setiap tahun sama je, menu pun sama Kalau je. macam saya lah. Betul? Kalau macam Ibnu ada
Nak kongsi apa-apa bulan puasa Tak. kot masak yang golek sendiri. Tak ada. Saya tak rasa rajin tu lah. Tapi sama je lah macam Damia kata kan. Ya, lately KL macam petang hujan tau. So mostly orang malas nak keluar. Nak hujan kan, nak pergi bazar semua. Tapi kat area rumah saya pun bazar tak banyak. Jadi orang macam lebih initiate untuk masak sendiri kat rumah lah. So orang kata samping tu maybe orang kata nak rasa kat makanan bazar. Tapi tu lah tak ada kesempatan lagi nak gerak kan. Tak gitu lah. Tapi saya sebenarnya cemburu tengok dekat Melaka ni. Macam panjang dia punya bazar kan. Rasa macam sedap pula kan. Selalu kita trigger lah kalau kita tengok orang ramai beratur, kita rasa macam macam sedap je kalau kedai ke apa. Nampak cara macam-macam. Tapi sebenarnya kita bukan benda yang biasa je. Murtabak tu kira macam biasa lah. Apa benda special tu je? Itu je. Tahun ni ada special lah. Alright, kita dah pergi jauh sangat dah ni. Kita kembali kat topik kita Ramadan and eating disorder. Tu dah Ramadan, kita bincang eating disorder pula. Alright, so eating disorder ni yang macam saya cakap tadi kan. Jadi antara korang lah kan, ada ke kenalan yang ada masalah eating disorder ni? Keluarga ke, kawan-kawan ke? Dia macam ni, saya ada tapi dia macam terlalu kurus. Dia tak tahulah dia tak dapat, ada kenalan saya dia tak tahulah dia tak dapat nutrition ke apa. Tapi kalau first puasa je dia macam tak boleh puasa sebab badan dia memang tak larat untuk puasa. So rasanya dia selalu kena ganti puasa. Kalau tak larat memang dia tak boleh puasa. Dia macam penyakit apa tu kita panggil gastrik, tapi diri dia sendiri yang tak larat. Macam tu. Mungkin sebab dia terlalu kurus lah. So kalau every time first day puasa dia tak boleh puasa, dan the next day dia nak puasa, tu bukan jadi first day juga ke macam mana? What? What? Ask again? Dia macam dia akan cubalah. Selalunya Dia akan paling lama dia puasa sampai tengah hari ke apa macam mana? Dia cuba tengah hari dulu. Kalau hari ni tak boleh, okey tak apa. Kalau hari ni tak boleh, okey cuba besok lagi. Macam tu. So, tapi dia ada ambil ubat lah apa semua kan untuk penyakit dia. Untuk perut dia lah sebab memang dia terlalu kurus. Dia bukan cerewet makan ke apa? Dia bukan cerewet makan, cuma dia just terlalu kurus kan. Macam badan dia sendiri tak larat untuk puasa, bulan puasa. So agak kesian lah juga kat dia. Selain tu tak ada? Selain tu Kalau Macam apa ni, Cik Diana kata ada yang eating disorder yang nombor 3 yang macam kita tahan makan lah tapi at the end time buka kita pun banyak betul tak? binge eaters ada? Tu ada kat kawan saya. Dia macam nak proses nak diet tau. Dia macam nak tahan kan. Dia buat dalam sebulan tau senang benda ni kan. Dia macam buat orang kata diet yang panggil apa sekarang diet Atkins tapi yang lebih Atkins yang makan karbo kan. Betul kan? Atkins. Memang ada lah sejenis diet ni. Atkins saya tak makan nasi kan? Betul. Yang properly kita just ambil karbohidrat je. Maknanya kita ambil kentang, kita ambil ni, tak ambil tak. Bukan ambil karbohidrat. Ambil protein kan. Protein. Karbo kita cut. Okey betul. So dia transform lah protein tu into energy tu lah. Tapi ada kawan ni dia buat lebih ekstrim lah. Sampai ni tak makan maknanya dia pulun dalam sebulan lah. Memang nampak orang kata perubahan badan tu tak pernah sampai pitam lah, masuk hospital lah. Ish. Sebab betul kata tu. badan kita orang kata shock terkejut dengan benda tu lah. Ya betul. Body tak boleh nak Kalau adapt. boleh nak buat tu betul. Tapi kita kena slowly lah buat supaya badan kita, body kita adapt dengan benda tu betul lah. Jelah orang saya pengalaman lah. Sebenarnya saya pun try kat buat tapi tu lah. Lepas tu rasa macam mana? Rasa lemah lah, penat kan? Sebab body saya tak boleh adapt. Sama. Kalau bagi saya, cara dia buat tu macam a bit salah lah kan kalau kita tengok point of view. Betul. Sebab kita tak boleh nak paksa diri kita untuk okay macam ni kan. Ada orang kata ada diet yang macam
Oh, ada orang dia tak boleh ambil certain food je. So kalau dia cut, contoh dia cut sugar kan, lama-lama dia akan kurus juga. Dia makan juga benda lain macam biasa kan bagi saya macam tu kan. So kalau orang ni dia buat macam ni kan, rasanya dia akan macam, dia akan lama-lama jadi gastrik kot, leading to gastrik yang orang yang diet yang macam ni kan. Saya rasa ni adalah salah satu misleading diet lah macam tu. Ya. So, Eating disorder jugalah. Ya, betul. ya, dia jadi eating disorder lah. Tapi dia kurus. So kurus lemah lah agaknya. Bukan guru yang sihat. Kurus Yes, betul. yang betul tak sihat betul. Okay. Sebab kalau kita tengok macam proses diet yang betul kan, dia at the same time kita lose fat, at the same time kita gain muscle ke tau. Patutnya kalau kita buat benda yang betul Yes, lah. yes. Kita jadi fit. Betul. Kalau kita buat ekstrim macam tu memang tak sihat lah. Kita nanti akan dapat banyak penyakit tau. Saya tengok dekat orang kata ada fat-fat kan. Lepas tu hari ni Dr. Edo buat research je kan. Kena nak kurus. Tapi tu lah. Kebetulan kita cakap pasal diet dengan fit saya nak tanya, bulan-bulan Ramadan ni kan orang kata Ramadan ni kita boleh stimulate immune kita untuk jadi lebih fit. Sebabnya dia ajar kita macam okay, kita makan ikut masa teratur kan, sahur. Lepas tu kita makan malam je. Tengah hari tu mungkin kita buat aktiviti, masak, riadah semua. Ada boleh share tips tak apa yang korang lakukan sepanjang Ramadan untuk fitkan diri ke apa-apa yang sikit-sikit ke? Kalau macam saya tak adalah fit dari segi exercise sebab saya memang bukan jenis yang rajin untuk pergi exercise. Cumanya apa yang macam nak bagi kekal tenaga tu, lapar tu memang ada rasa lapar, tapi yang penting nak tetap bertenaga tu yang masa saya suka makan kurma banyak. So kiranya macam waktu sahur tu saya akan ambil kurma banyak macam paling maksimum dalam 4 ke 5 lah makan kurmanya. So bila kita makan, kita tahu kan kurma punya khasiat kan banyak kan khasiat dia. Salah satunya dia beri tenaga kita yang berpanjangan pada bulan puasa. Dan satu lagi saya punya tips yang saya dapat dari mak saya adalah rendam kurma dalam air, lepas tu tak pecah sejuk. Esokkan nak sahur tu pergi blend. Lepas tu minum kita bolehlah campur dengan oats ke apa ke. So dia akan bagi lagi, bekalkan lagi tenaga lah. Selalunya saya buat macam tu lah sebab saya tak ada pun spesifik diet untuk bulan puasa sebab saya memang jenis makan. Tapi bila bulan puasa tu kita akan banyakkan makan kurma lah. Sebab kita pun tahu kan panas Melaka ni macam mana. Lebih hydrate lah kan. Healthy betul. eating lah macam tu. Kita makan je makan tapi kita makan sihat. Betul. So kurma tu dia jadi macam jus ke macam mana? Kalau macam kita blend, lepas tu kita kalau macam tak nak bagi dia macam jus, kita macam bagi dia kasar-kasar and kita campur dengan oats. So boleh lah makan dengan ataupun kita buat olive kan, macam buat air, letak sekali. Sejak kira macam jadi topping macam tu. Ya. Itulah cara Untuk sahur. untuk sahur. Ke buat ni overnight oats. Selalunya macam Overnight tu oats boleh macam juga. mana? Overnight oats macam kita yang selalu saya tengok dekat social media yang trend lah macam Sekarang kita trend. buat oats, kita rendamkan semalaman dengan susu. Lepas tu topping tu, pastikan topping tu yang sihat lah macam buah-buahan ke, macam buah-buah yang sihat, buah-buah lah yang segar. Lepas tu kita letakkan dalam peti sejuk. Waktu nak sahur tu, makan yang itu pun dah kira memadai dah. Sebab itu dah penuh dengan karbohidrat dia. Cukuplah dengan vitamin semua tu memang lengkap. Itulah maksudnya overnight ni tu macam kita simpan dalam peti ais tu untuk makan seterusnya. Oh. Faham. So prepared lah. Tak adalah macam kalau terbangun lewat pun kita adalah benda nak makan kan. Dia. Makan je. Betul. Oh, so kalau nak tanyalah kalau korang untuk sahur makan berat atau makan ringan-ringan je? Makan berat. Kalau untuk saya memang makan berat. Setiap sahur memang nasi. Sebab mindset rasa macam nasi ni boleh buat aku bertahan satu hari ni. Macam tu. Tapi tak boleh bertahan pun sebenarnya. Dia Tapi, sampai yang petang-petang tu dah start dah perut tu rasa kram perut. tu. So tapi memang setiap hari cuba makan nasi lah. Macam cuba jugalah masak lauk-lauk pagi-pagi.
Tapi kalau kebetulan macam kalau saya lah. Saya kalau macam apa yang kita makan time berbuka tu, kita makan untuk sahur pula. Jadinya dia akan makan yang tu lah kan. So kalau macam mi atau apa-apa kan. So pagi sahur tu makan mi jugalah. Kalau korang memang yang berbuka tu dah habis ke macam mana? Kalau macam saya sentiasa beli. Kalau buka puasa memang masak mungkin Sabtu Ahad je. So hari biasa memang beli. Memang portion cukup-cukup lah. So kena masak. Oh so kalau yang macam untuk sahur, panaskan lah macam tu. Mungkin panaskan ataupun kena masak lah apa-apa. Easy things yang senang cepat. Kalau Ibnu macam mana sahur ke tak sahur? Ada orang ke jenis aku tak sahur pun tak apa, asal aku makan sikit time malam tu, bangun tu okey. Apa? Moreh. Moreh. Macam saya jenis yang kata sleeping schedule tak betul lah. Kadang-kadang saya macam lewat nak tidur tau. So sebelum saya tidur tu macam okay dah pukul 3 tu boleh yang sahur je. Faham macam tu lah. Tapi the accurate way kita tak boleh buat macam tu kan. Kita kena buat kalau boleh betul-betul macam subuh-subuh tu kan sahur. Tapi tu lah saya macam kadang-kadang rajin nak bangun, kadang-kadang macam okey lah boleh je sahur sebelum kan. Tidur terus kan. Sudah dah esok kan. Macam tu kita saya rasa. Tapi bab makanan tu saya rasa betul ke. Saya pun kadang recycle ke. Apa makanan berbuka kan. Sebab pagi-pagi tak rajin lah orang kata kadang-kadang nak masak tu lah. Jadi ada orang yang excited lah. Okay nak masak tapi kata macam makan je lah apa ada bang. Okay. Lepas tu kalau macam orang cakap kalau sahur kena pastikan minum 8 liter air. Kalau saya tak adalah minum sampai banyak macam tu kan. 8 liter dah macam boleh cukup satu kowe tu berapa gelas tu kan. Tapi kalau saya memang kerap minum air lah. Tapi tak ada gunanya juga, nanti kita akan buang juga kan. What? So macam mana pendapat untuk hydrate diri? Macam kalau macam kebiasaan saya tu sahur tu memang saya akan minum banyak air, tapi taklah sampai 8 liter tu. Macam tak tersempat lah nak minum sebanyak tu. Betul. Nak makan bila kan nak minum lagi banyak macam tu. Dan dia macam minum dalam 2-3 gelas. Lepas tu bila buka puasa kita minum lagi air banyak. Kira macam pastikan dalam sehari tu cukup lah dalam kuantiti air yang diperlukan. Taklah dalam satu masa tu minum sebanyak terus. Itu memang akan pergi tanda selalu lah. Right, so kita pergi kat soalan last kita Okay, untuk soalan last kita untuk sebenarnya doktor bagi tahu kalau orang-orang yang ada masalah eating disorder ni better untuk diorang tak berpuasa. Sebabnya kalau dia berpuasa mungkin akan trigger dia punya eating disorder, lagi-lagi binge eaters Kalau binge eaters dia tahan lapar, kemudian dia makan makanan, dia akan macam trigger dia punya badan untuk jadi lebih teruk kan. So selalunya doktor recommend binge eaters tak boleh berpuasa. And even kalau ada orang anoreksia, bulimia yang nak cuba berpuasa, doktor akan recommend dia macam okey boleh sahur tu pastikan sahur yang betul-betul kenyang. Kemudian dia berpuasa. Jangan buang. Ya, jangan buang, jangan apa-apa, jangan ambil ubat or anything yang akan lead to eating disorder dia tu. Tapi selalunya untuk orang yang baru-baru memang tak direkomend. Tapi dalam masyarakat kita kat Malaysia ni, kalau orang yang tak berpuasa akan orang macam tengok macam slack lah kan kalau orang macam tak puasa. Even orang yang tengah dalam tu lah kan, datang bulan pun kebanyakannya akan malu kan, macam nak cakap tak boleh puasa lah ataupun depan family or kawan-kawan ke kan, macam segan. Even kalau kita pergi, macam saya dulu kat college ke ataupun kita kat universiti ke kan, bila kita sekali dengan ramai-ramai, macam orang perempuan yang nak minum air apa semua, mungkin dia orang akan pergi tandas ke apa benda-benda macam tu. Mungkin tak makan sampai ke petang, mungkin dia orang buka puasa sama macam kita macam tu. Jadi sebenarnya bila kita dalam keadaan period ni ataupun datang bulan, badan kita keluarkan toksik dan darah kan. Jadinya kita lebih perlukan protein, semua nutrien untuk hydratekan balik badan kan. So macam mana kita nak ubah persepsi masyarakat tentang orang-orang yang tak patut berpuasa pada bulan Ramadan?
Macam bagi saya rasa benda dah jadi macam stigma masyarakat tau. Maknanya Susah dah nak jadi ubah. mindset masyarakat kita sekarang. Saya rasa dulu tak ada problem tau benda ni. Kalau kita tengok sekarang kan, kita ambil contoh macam okey, budak sekolah yang non-Muslim dengan Muslim. Okey, kalau Muslim kan dulu kan dengan non-Muslim boleh je makan kat kantin, betul kan? Betul. It's about iman lah, betul lah. Nak ajar budak-budak ni macam mana nak kukuh iman kita. Bukanlah kita nak larang non-Muslim makan depan kita, tak. Kita kena respect lah ada, sebab kita duduk dalam negara yang berbilang kaum, betul tak? Ya betul. Kalau tengok isu sekarang, dia macam okey, non-Muslim kalau nak makan kena bawa bekal sendiri. And then kena makan belakang kantin lah, apa benda lah. Kira ni macam over sangat nak respect kira Muslim punya student kan. Nampak macam soft sangat dia budak-budak sekarang kan. Macam Ya betul. takkan benda-benda macam tu pun nak jadi isu kan. Kalau sebut pasal disorder punya habit kan, saya rasa tu salah satu penyakit kan. Kita kalau kenapa pernah kata kan, yang kata kalau orang yang sakit pun dia macam tak wajib sangat tu lah untuk berpuasa tu lah. So mindset masyarakat kita tu yang kita kena ubah kan. Kita macam okey, dia tak boleh puasa, takkan kita nak macam peri dia, weh tak puasa jangan nak makan depan kita, hormat kita, tak boleh lah macam tu, betul tak? Betul. Mindset masyarakat lah, macam mana kita nak ubah mindset masyarakat tu semua bermula kat kita sendiri tau. Kita tak boleh nak ubah orang, tapi kita kena ada common sense tau benda-benda macam ni. Macam mana kita nak kata benda tu tak salah, tapi mindset orang kata weh benda ni salah. So mindset kita akan berubah, kata weh benda ni salah agak. Faham tak maksud saya? Ya. Dia macam ikut majority. Kita macam kita ikut-ikut. Kita ikut. Lagi dengan platform yang dah sedia ada dan media station. Ya. Kan? Orang lebih macam weh kita tak tahu pun apa yang terjadi, tapi kita bercakap weh orang buat ni kita kena buat ni juga. Orang buat ni kita buat ni juga. Padahal tak tahu apa-apa macam tu lah. Kalau macam pada pendapat saya, first kita kena ada satu cara untuk bagi pengetahuan tentang penyakit eating disorder ni kepada masyarakat. Sebab bukannya diorang masyarakat tak tahu, sebenarnya mereka tak cakna. Faham tak? Maksudnya kita dah tahu dah eating disorder tu dah ada lama. Sebenarnya beza dulu dengan sekarangnya, dulu kita kurang cakna, sekarang ni kita cakna. Sebenarnya kita tak ada cukup pengetahuan. Jadinya macam kalau kita nak suruh masyarakat terima dengan eating disorder ni pada bulan Ramadan, kiranya macam kita kena straight to forward, macam beritahu je, saya ada masalah pemakanan. Macam tu, kalau mereka tak boleh terima, itu bukan masalah pada kita, tapi pada masalah mereka. Sebab kita yang ada masalah tersebut, kita yang memang ada gangguan pemakanan tu. Jadi kalau mereka tak boleh nak terima, itu bukan masalah kita. Kita dah cuba untuk bagi tahu yang kita ada eating disorder, dan kita pun bukan tak pernah cuba untuk berpuasa. Kita dah cuba sampai waktu Zuhur, sampai waktu Asar, tapi tak boleh, masih ada gangguan. Cuba kita macam gagal lah nak betul kan. Maksudnya kita dah cuba. So kita kena bagi pengetahuan macam kalau serta-serta social influencer pun ada juga gangguan-gangguan pemakanan ni, kalau mereka ada inisiatif untuk buat satu konten berkaitan ini disorder, kiranya macam lebih bagus untuk bagi tahu dekat masyarakat. Sebab masyarakat kita kan lebih tahu benda ni lebih dekat social media kan. Macam apa-apa trend benda dekat social media terus dapat tahu dekat masyarakat. Tak ada tapi cepat je keluar kat trending list tu. Itu. Isu apa hari ni kita tengok kan. Macam stigma tu tak boleh nak ubah, sebab stigma tu adalah satu benda habit dah. Macam Ibn cakap betul, daripada dulu dah tak boleh nak ubah stigma tu. Semuanya kita kena start kita bagi pengetahuan dan kesedaran je lah. Kita cuba je, cuma kalau diorang tak terima, itu bukan masalah kita. Asalkan kita dah cuba usaha kita untuk bagi tahu diorang yang kita ada eating disorder, dan kita dah cuba untuk berusaha untuk mengatasinya. Itu kalau berdasarkan apa yang panel jemputan kita cakap, bagi saya betul lah. Sebabnya satu tujuan asas kita berpuasa adalah untuk menahan diri daripada rasa lapar dan dahaga kan. Jadi kalau kita nampak makanan ke apa, lepas tu kita rasa macam trigger, dia ni tak hormat ke aku puasa. Kita kan yang kena bersabar dengan benda-benda dugaan macam tu kan, ujian semua tu kan, dugaan semua tu kan. So kiranya itu atas kita lah, keimanan kita, tahap keimanan kita, macam mana kita nak tahan kan apa semua. Lagi satu saya punya pendapat lah, macam orang rasa kita berpuasa ni menunjukkan berapa
tahap keimanan kita terhadap agama kita. Tanpa kita punya religious ni lah kan, kita punya religious state ni kan. Sedangkan cara kita tunjuk tu boleh berbeza-beza dan orang yang ada penyakit mungkin dia tak mampu buat benda-benda tu kan. Dalam dari segi agama benda tu tak salah kan, betul tak? Betul. Kita ada satu macam kira ruksah lah, ruksah puasa, ruksah Ramadan macam agama Islam sendiri pun bagi kelonggaran kepada mereka yang ada penyakit. Jadinya kalau agama itu sendiri dah bagi kelonggaran, kenapa masyarakat tidak boleh? Macam tu. Ya betul. Masyarakat perlu lebih bertimbang rasa lah. Betul. Betul, empathy, ada empathy lah. Tak semua orang Dia situasi berpuasa. dia sama. Dia berpuasa. Puasa tu bukan setakat kita menahan lapar, menahan dahaga tau. Kita kena jaga kita punya, orang kata, mulut, mata, kita kena sentiasa buat baik. So kalau boleh kalau benda-benda tu kita kena ada sifat bersangka baik lah, orang kata kan. Kita tak naklah dapat, orang kata dosa kecil ni kan. Nak judge orang, nak pergi orang je. Aku rasa no need benda tu kan. Saya pun kalau boleh nak dapatkan puasa yang orang kata lebih, pahala puasa yang lebih, orang kata lebih apa kata, imarah lah orang kata. Wah, kata tu lah. Jadi kita dah sampai penghujung segmen kita. Okay, kalau ada apa-apa lagi nak bagi pandangan tentang topik kita, boleh ajukan. Macam nasihat kepada orang-orang yang ada eating disorder ke? Pada mereka yang ada eating disorder tu, jangan rasa diri tu berdosa sangat kalau tak boleh nak puasa, sebab itu bukannya satu masalah besar dalam agama kita pun, sebab agama kita pun dah bagi kelonggaran dan agama kita juga taklah terlalu strict sampai tak puasa tu berarti cok berdosa, tak kan? So kalau mereka yang ada eating disorder, pertamanya just cuba sedaya upaya mengikut kemampuan kita dan berdasarkan apa yang doktor nasihatkan. Anda tidak betul tak mampu, jadi tak ada masalah untuk buka puasa. Dan pastikan ada kawan ataupun keluarga yang sangat supportive. Jadi mereka boleh support kita, bagi moral support untuk kita terus bersemangat untuk menjalankan ibadah kita dalam bulan puasa. Mungkin Damia dengan Ibnu boleh sampaikan ucapan Ramadan untuk penonton kita. Selamat berpuasa, selamat beribadah juga kan. Bulan puasa ni ramai orang yang cuba nak khatam Quran kan, cuba nak jadi orang yang baik lah kan. Ada juga macam pasal kita punya topik ni, eating disorder, ada juga yang cuba diet juga. Saya pun cuba juga untuk diet. Tapi itulah tak tahulah menjadi ke tak kan. Kita boleh tengok nanti lagi, mungkin boleh update ke kan? Update tu lah. Mia diet update. Biasanya orang macam tu lah. Biasanya sekarang ni orang dah pandai kan tengok online portion, ikut diorang punya calories kan. So actually sebenarnya bulan puasa ni sesuai lah untuk kita try, untuk cuba untuk buat diet tu. And yang ada dengan family, have fun, just appreciate lah family sementara ada. Sebab MCO ni kita tak boleh nak rentas negeri. Banyak juga orang yang berpuasa seorang-seorang kan, kerja. Itu je lah. Selamat berpuasa. Macam saya juga, saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam kat Malaysia ni kan. So betul lah berkaitan dengan topik disorder ni, eating disorder ni kan. So kita lah, mindset kita kalau boleh kena ada, orang kata, pendedahan lah mengenai apa ni eating disorder tu lah. Kita janganlah kata ni salah ni, tanpa kita buat kata kajian, betul lah. Kita tak boleh nak judge orang. Kita tu bulan Ramadan ni lah bulan buli kan, maknanya senang kita nak dapat pahala kan. So kita manfaatkan lah dengan apa yang kita boleh buat, betul lah kan. So yang ada dengan keluarga, semoga ya, bukan senang. Kita macam MCO ni adalah salah satu hikmah je lah. Maybe kita ya penyakit kan, maybe penyakit kat luar, tapi at the same time kita boleh rapat dengan keluarga, habiskan masa dengan keluarga. So yang dekat rumah, semoga dapat bersama-sama habiskan Ramadan bersama keluarga kan, buat amal ibadat semua.
Jangan dekat Unity, jangan risau, jangan sedih kan. Hargai kawan yang ada di sekeliling anda. Okay, jangan lupa puasa. Itu je lah. Alright, so kita dah sampai penghujung rancangan podcast kita untuk musim kedua, tajuk Eating Disorder and Ramadan. So, saya nak ucapkan kepada penonton, semoga lebih faham tentang apa itu eating disorder, lebih tambah knowledge kita tentang perbualan hari ni and boleh ubah mindset penonton-penonton kita. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih pada panel jemputan kita hari ni. Sama. Okay. Alright. Waalaikumsalam. Okay, kita akhirkan podcast kita. Baiklah. Okay, Terima lah. kasih. Terima kasih. Hai semua, sekarang kita berada di segmen di mana anda boleh memenangi wang tunai bernilai RM50. What? What? Ask again? Wang tunai bernilai RM50. Cara nak menang mudah saja dengan menjawab soalan yang diberikan pada ruang komen di bawah. Tapi sebelum tu, jangan lupa follow IG, FB dan Twitter @champion_FTKMP. Okay, tajuk podcast pada minggu hadapan pula adalah The New Beginnings at the End of Ramadan. Anda akan bersama dengan moderator dan guest yang berbeza. Jangan lupa menonton. Okey, soalan pada minggu ini adalah, adakah wajar atau tidak wajar bagi seorang yang mempunyai eating disorder untuk berpuasa pada bulan Ramadan? Jawapan yang paling menarik, tepat, unik akan dipilih sebagai pemenang. Selamat mencuba.